Okey. Bercakap tentang SOP, Tan Sri, rakyat juga mengatakan ada pendapat yang menyebut bahawa SOP berubah-ubah, mengelirukan, dan keputusan yang dibuat kerajaan berkenaan dengan SOP ini agak bercelaru. Jadi kalau boleh kita fahami, Tan Sri, bagaimana sebenarnya proses pembentukan SOP oleh kerajaan dan siapa yang ada bersama-sama? Adakah kerajaan negeri juga terlibat dan sebagainya, Tan Sri? Saya faham itu antara rungutan sebagai kerajaan yang prihatin dan peka tentang apa yang dirasai oleh rakyat, dan saya juga biasa bersama mereka di bawah sebagai rakyat biasa. Saya tahu itu. Satu, dia SOP ni kalau lihat buku ni nipis. Dia setebal ini. Tak mungkin seorang faham apa SOP itu. Saya kena baca satu persatu. Pasal tiap-tiap sektor, katalah sosial, ada sub-sub sektor lagi. Habis keagamaan, ada sub-sub sektor. Ekonomi, ada sub-sub sektor yang menentukan SOP yang berbeza-beza. Itu satu. Keduanya, masa yang berbeza-beza. Ya, katalah SOP contoh, dibenarkan restoran buka untuk menerima tetamu dan pelanggan masuk makan. Kemudian tu tak boleh pula. Mula-mula boleh 4. Lepas tu 2. Mungkin bagi orang yang biasa, kenapa berubah-ubah? Berubah ialah kerana situasi keadaan COVID berubah. Kalau tak ada COVID, kita buka macam biasa. Bila ada COVID bermula-mula, kita benarkan sedikit. Bila dah meloncat naik, kita tak boleh lagi. Lebih baik jangan duduk ke restoran. Bukan kita nak campaign against restoran tu. Tapi lebih selamat duduk makan kat rumah. Murah pun ya, isteri masak pun sedap. Apa semua sekali. Tapi orang kita ni biasalah kita nak pergi keluar dan sebagainya tu. Jadi sebab itu kita penting yang pertama ialah untuk memberi penerangan. MKN yang menentukan tu bukan dibuat sendiri. Ronding. Yang ada kaitan dengan kesihatan macam mana, yang ada dengan sosial macam mana, sukan, kenapa sukan boleh ke tak boleh macam mana, lepas tu dalam soal apa ekonomi macam mana, agama. Ekonomi macam-macam sektor, keagamaan, agama macam-macam lain-lain. Jadi saya nak jelaskan ni supaya jangan ada menyatakan bahawa bercelaru. Dilihat bercelaru, tapi sebenarnya mungkinlah ada sikit kecelaruan. Kerana dia nak dimantapkan lagi. Kalau hari ini A, besok dah A-1 katakan. Kenapa buat begitu? Keadaan berubah. Dan kita taklah, orang kita statik, dinamik. Ikut keadaan situasi yang memerlukan kita membuat adjustment untuk menangani situasi yang berbeza-beza. Jadi, tetapi saya setuju, ada kalau pun kurang faham, peranan kita juga bersamping dengan pihak community leaders untuk memperjelaskan. Bukan nak jelas semua sekali, tak payahlah perlu tahu ekonomi, pasal ni jaga masjid gitu kan. Kalau nak jaga masjid, tengok masjid punya SOP jaga. Kalau dia berniaga, ada SOP untuk berniaga pula apa. Jadi kalau kita faham itu, tidaklah dilihat kecelaruan. Kalau tak faham juga boleh tanya, dan kita dah minta menteri-menteri kita untuk beri penjelasan, pegawai-pegawai kita beri penjelasan. Pemimpin komuniti yang ada program empowerment ni, pemerkasaan pun kita dah bagi penangan supaya mereka bantu menjelaskan situasi dan keadaan. Menetapkan SOP itu siapa yang ada? Kerajaan kena buat keputusan, dan saya nak jelaskan SOP ni bukan SOP sewenang-wenang. Keputusan SOP mesti dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Kalau ada negeri, contoh dia minta sikit perubahan, dia tidak ada kuasa itu. Kuasa terletak pada kerajaan persekutuan kerana dikuatkuasakan di bawah Akta Penyakit, di bawah Kementerian Kesihatan, Akta 342 ataupun Akta 446. Apa dia Akta 446 di bawah Kementerian Sumber Manusia ialah tentang tempat kediaman kaki tangan staf. Sebagai contoh, yang dia kena patuh, tempat ruang besar, jangan sempit, yang ini menyebabkan masalah. Jadi dia bersandar pada undang-undang. Bukan dibuat pentadbiran. Dan bila kita putuskan hari semalam, kita nak buat macam mana, Peguam Negara ada dalam mesyuarat. Peguam Negara akan duduk dengan Datuk Ismail pada hari ini, sekarang ni, untuk tengok kenan tu diwartakan. Di Gazette. Pasal kalau saya kata ada orang buat kesalahan, kita nak ambil tindakan, dia dikenakan hukuman, macam kes-kes sekarang ni lah, selebriti ke siapa saya tak sebut nama, dia mesti bersandar undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, dia boleh cabar balik. Apa kuasa awak boleh nak tangkap saya kena compound 10,000 ni? Pasal tu dia bersandar undang-undang. Diwartakan. Kalau tak diwartakan, tak sah.
Jadi ini belakang cerita yang tak ramai orang tahu. Dia fikir SOP tukar-tukar. Sebab tu kalau kita buat keputusan hari ini pun nak buat SOP, selagi tidak diwartakan, dia belum boleh dikuatkuasakan.